fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Dr. Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Juzuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kata pengantar. Juzuk yang ketiga ini tersusun dari dua bahagian. Bahagian pertamanya ialah penyempurnaan surah Al-Baqarah yang telah menghabisi dua juzuk. Yang pertama, dan bahagian yang kedua ialah ayat-ayat awalan dari surah Ali Imran. Kami akan memperkatakan tentang bahagian pertama secara ringkas sahaja di sini. Adapun bahagian yang kedua, ia akan dibicarakan ketika menghuraikan surah Ali Imran, insya-Allah. Ayat-ayat baki dari surah Al-Baqarah ini masih terus membicarakan maudhu pokoknya yang telah kami huraikan di pendahuluan juzuk yang pertama dan yang masih kami terus olahkannya dalam rangkaian ayat-ayat surah ini hingga akhir juzuk yang kedua. Maudhu pokok yang dibicarakan itu ialah menyediakan kelompok muslimin di Madinah untuk memikul tugas-tugas umat Islam. Mereka disediakan untuk tugas itu dan mereka telah pun bersedia untuk memikul amanah yang besar dengan kefahaman dan pemikiran keagamaan yang betul. Mereka telah dibekalkan dengan pengalaman-pengalaman umat Islam di sepanjang zaman Rasul-Rasul yang silam. Mereka telah mengenal bekalan di jalan perjuangan dan mengenal pula tempat-tempat gelincir di jalan itu. Mereka telah diperingatkan terhadap tipu daya musuh-musuh mereka, iaitu musuh-musuh Allah, musuh-musuh kebenaran dan musuh-musuh keimanan, supaya kedudukan mereka jelas pada mereka dalam setiap peringkat perjalanan. Langkah penyediaan ini dilakukan dengan segala cara dan wasilah, dengan segala bekalannya dan pengalamannya, dan dengan segala matlamat dan tujuannya. Dan langkah-langkah penyediaan inilah yang merupakan sarana yang digunakan oleh Al-Quran untuk menangani generasi-generasi kelompok muslimin di sepanjang zaman selepas angkatan generasi muslimin yang pertama. Langkah-langkah penyediaan itu merupakan satu cara yang tetap, jelas dan teguh untuk mewujudkan kelompok muslimin dan untuk memimpin harakah Islamiah di setiap generasi. Oleh sebab itulah Al-Quran merupakan satu alat yang dinamis, aktif dan positif, dan merupakan satu perlembagaan yang lengkap dan aktif di setiap waktu. Malah Al-Quran merupakan satu kepimpinan yang jujur kepada sesiapa yang ingin mencari kejujuran, hidayah dan nasihat dalam setiap keadaan, setiap langkah dan setiap generasi. Ayat baki surah Al-Baqarah ini datang selepas firman Allah kepada Nabi SAW di akhir juzuk yang kedua surah ini yang berbunyi, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya engkau adalah dari nabi-nabi yang diutuskan Allah. Ayat 252, iaitu sebagai ulasan terhadap kisah pemimpin-pemimpin Bani Israel yang tersebut di dalam ayat. Apakah tidak kamu melihat kepada pemimpin-pemimpin dari Bani Israel selepas Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja agar kami dapat berperang kerana Sabilullah. Ayat 246. Kemudian diakhiri dengan ayat, dan Daud telah membunuh Jalut dan Allah mengurniakan kepadanya kerajaan dan hikmat dan mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu yang dikehendakinya. Ayat 251.
Penghabisan juzuk yang kedua ialah penceritaan tentang kaum Musa, kemudian penceritaan mengenai Daud alaihissalam di samping singgungan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana beliau dibekalkan dengan pengalaman para rasul. Dan oleh sebab itulah, selepas penceritaan ini, juzuk yang ketiga ini dimulai dengan satu penceritaan yang bersambung dengan penceritaan yang silam mengenai rasul-rasul yang lain dan bagaimana Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain. Bagaimana ia mengurniakan ciri-ciri istimewa kepada setengah mereka dengan mengangkatkan darjat setengah-setengah mereka. Juga penceritaan tentang perselisihan pengikut-pengikut mereka yang datang selepas mereka dan bagaimana pengikut-pengikut itu memerangi satu sama lain. Rasul-rasul itu kami lebihkan setengah-setengah mereka dari setengah-setengah yang lain. Di antara mereka ada rasul yang Allah berbicara dengannya secara langsung dan Allah angkatkan setengah-setengahnya ke darjah-darjah yang tinggi, dan kami telah kurniakan kepada Isa putera Maryam bukti-bukti yang jelas dan kami kuatkannya dengan Roh Al-Qudus. Dan jika Allah kehendaki, tentulah pengikut-pengikut yang didatang selepas mereka tidak berbunuh-bunuhan sesama mereka setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi mereka telah berselisih faham. Di antara mereka ada orang yang beriman dan ada pula di antara mereka orang-orang yang kafir. Dan jika Allah kehendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan, tetapi Allah membuat apa saja yang dikehendaki olehnya. Ayat 253. Kesesuaian sambungan penceritaan ini amat jelas dalam penceritaan mengenai rasul-rasul yang disebut di antara ayat-ayat akhir juzuk yang kedua dengan ayat-ayat permulaan juzuk yang ketiga ini. Kesesuaian ini juga jelas dalam seluruh rangkaian ayat-ayat surah ini. Kebanyakan perdebatan dan pertengkaran yang diceritakan dalam rangkaian ayat-ayat ini adalah berlaku di antara kelompok muslimin yang baru muncul dengan kaum Bani Israel, sebagaimana jelasnya dalam pembicaraan dua juzuk yang pertama. Oleh sebab itulah di sini diceritakan tentang perselisihan dan pembunuhan yang berlaku di antara pengikut-pengikut rasul-rasul itu selepas kepergian mereka, iaitu berlaku setelah munculnya golongan yang kafir dan golongan yang beriman dari mereka. Jadi penceritaan mengenai perselisihan dan pembunuhan memang sesuai dengan tempatnya agar umat muslimin terus berjalan mengikut jalan mereka menghadapi Bani Israel dan lainnya, mengikut yang diperlukan oleh keadaan yang wujud di antara pengikut-pengikut kepada rasul-rasul itu, sama ada mereka yang tetap teguh di atas jalan hidayah atau mereka yang menyeleweng darinya. Dan supaya umat muslimin terus melaksanakan tugas-tugasnya, kerana mereka lah kelompok yang mendapat hidayah Allah yang berkewajipan menentang golongan-golongan penyeleweng. Oleh sebab itulah penjelasan mengenai rasul-rasul dan pengikut mereka serta perselisihan dan pembunuhan yang berlaku di kalangan mereka diiringi dengan seruan yang bersungguh-sungguh supaya mereka menghulurkan infak. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami kurniakan pada kamu sebelum tibanya hari yang tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan, yang tiada pula syafaat. Ayat 254. Infak itu suatu kewajipan, harta yang berganding dengan kewajipan jihad dalam segala keadaan, terutama dalam keadaan di mana kelompok muslimin sedang melengkapkan persediaan perang bagi para pejuang fi sabilillah dengan membelanjakan harta mereka sendiri dan harta penderma-penderma fi sabilillah.
Kemudian diiringi pula dengan penjelasan mengenai asas-asas atau dasar-dasar kefahaman dan kepercayaan Islam yang ditegakkan di atasnya kewujudan kelompok muslimin, iaitu penjelasan tentang wahdaniyah Allah dan hayatnya, tentang pengurusan Allah di atas segala sesuatu dan tentang tertakluknya segala sesuatu itu kepada Allah, tentang pemilikan Allah yang mutlak terhadap segala sesuatu, tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, dan tentang penguasaan Allah yang sempurna terhadap segala sesuatu, dan tentang kudrat Allah dan pemeliharaannya yang sempurna terhadap segala sesuatu. Tiada syafaat di sisi Allah melainkan dengan keizinannya, dan tiada ilmu pengetahuan melainkan ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah. Supaya dengan penjelasan ini setiap Muslim dapat berjalan di atas jalannya dengan kefahaman yang jelas terhadap akidahnya yang menjadi tapak asas seluruh sistem hidupnya. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, maha pentadbir, yang menjadi sumber pergantungan makhluk, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dia memiliki segala isi langit dan bumi. Siapakah yang berkuasa memberi syafaat di sisinya melainkan dengan keizinannya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya melainkan apa yang dikehendaki olehnya. Luas singgah sananya meliputi langit dan bumi, dan ia tidak memberatkannya untuk memelihara kedua-duanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Ayat 255. Kemudian seorang Muslim berperang fi sabilillah bukan dengan tujuan untuk memaksa orang lain supaya memeluk agamanya dan menganut kepercayaannya, malah supaya jalan yang benar itu ternyata dari jalan yang salah, dan supaya terhapusnya faktor-faktor fitnah dan kesesatan, dan selepas itu manusia bebas membuat keputusannya. Tiada sebarang paksaan di dalam agama. Jalan yang benar telah ternyata dari jalan yang sesat. Oleh itu, sesiapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan ikatan tali yang kukuh yang tidak akan putus lagi, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 256. Kemudian dia meneruskan perjalanannya dengan tenang di bawah pemeliharaan Allah dan naungannya, dan dengan penuh keyakinan mendapat hidayah Allah dan riayahnya. Allah itulah pelindung orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada nur, sedangkan orang-orang yang kafir, pelindung mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari nur kepada kegelapan. Mereka lah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 257. Demikianlah berlalunya siri ceraian-ceraian ayat di permulaan juzuk ini. Ia berlalu menyusuli jalan yang diambilnya sejak awal-awalnya untuk mencapai matlamat-matlamatnya di dalam kehidupan kelompok muslimin dan tujuan-tujuannya. Dan selepas itu disambung pula dengan penerangan untuk menjelaskan kefahaman imaniyah terhadap hakikat mati dan hakikat hidup dalam satu siri pengalaman-pengalaman, di mana dua di antaranya disebut nama Ibrahim AS, dan seorang lagi yang tidak ditentukan namanya telah disebut di dalam pengalaman yang ketiga. Semua pengalaman-pengalaman ini berakhir untuk menjelaskan hakikat mati dan hakikat hidup dan hubungan keduanya secara langsung dengan iradat dan ilmu Allah. Rahsia-rahsia ini adalah sukar pada daya fikiran manusia untuk memahami hakikatnya, kerana ia di luar bidang kefahaman mereka,
dan punca rahsia itu hanya terpulang kepada Allah sahaja, tiada yang lain darinya. Hubungan penerangan ini dengan persoalan peperangan dan jihad adalah jelas bagaimana hubungannya dengan pembetulan kefahaman imaniah secara umumnya juga jelas. Dan dari sinilah dimulakan pembicaraan yang panjang mengenai hubungan-hubungan yang menjadi asas masyarakat Islam. Di sini ia menjelaskan bahawa dasar takaful itulah yang menjadi asas masyarakat Islam dan amalan riba adalah disingkirkan dari masyarakat itu dan dikutuk. Dan oleh sebab itulah dikemukakan satu pembicaraan mengenai infak dan sedekah yang mengambil halaman yang luas di dalam ayat-ayat baki surah ini, iaitu satu pembicaraan yang penuh dengan berbagai-bagai gambaran dan bayangan, berbagai-bagai nada dan saranan yang elok ditundakan dahulu pembicaraannya sehingga sampai kepada tempatnya yang wajar ketika mentafsirkan nas-nasnya yang indah itu nanti. Dan pembicaraan itu di sini amat sesuai dengan persoalan peperangan dan jihad. Di samping itu, infak fi sabilillah dan sedekah merupakan satu aspek yang penting dari aspek-aspek kehidupan Islamiah yang am yang diaturkan oleh surah ini dengan berbagai-bagai undang-undang dan arahan-arahan. Di satu sudut yang lain yang bertentangan dengan sudut infak dan sedekah, di sanalah tegaknya sistem riba, iaitu satu sistem yang keji yang diserang oleh Al-Quran dengan serangan yang meleburkan di celah-celah lembaran Al-Quran. Serangan itu seolah-olah panahan petir-petir untuk menghancurkan satu asas kehidupan ekonomi dan sosial yang jahat dan untuk menegakkan satu asas lain yang sihat dan kuat untuk dibinakan di atasnya bangunan masyarakat Islam yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran ini. Kemudian diikuti pula dengan perundangan mengenai hutang piutang, iaitu satu mauduk yang dibicarakan Al-Quran mendahului segala perundangan yang lain. Ia dijelaskan di dalam dua ayat. Salah satu dari keduanya merupakan satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Dalam penerangan kedua-dua ayat ini jelas keistimewaan Al-Quran dalam menyusun perundangan-perundangannya dengan susulan yang hidup, menarik, tiada tolak bandingnya dalam bentuk yang melemahkan manusia. Pada akhir surah ini diakhiri dengan kata penamat yang selaras dengan pembukaannya dan dengan isi kandungannya, iaitu satu kata penamat yang merangkumi asas kepahaman dan kepercayaan Islam mengenai keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya, dan kepada para nabinya. La nufarriku baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dengan yang lain dari para rasulnya. Penghujung ayat 285. Rabbana la tu'akhizna. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau persalahkan kami jika kami terlupa atau tersilap. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan ke atas kami dengan bebanan yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan ke atas orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan ke atas kami dengan bebanan di luar keupayaan kami. Maafkanlah kami, ampunkan dan rahmatkan kami, Engkaulah pelindung kami, oleh itu tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang kafir. Ayat 286. Itulah
kata-kata penamat yang sesuai dengan kata permulaan dan sesuai dengan seluruh rangkaian ayat yang panjang dan halus itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.